Kita terus pergi kepada yang kelima, muslimat dirahmati Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ustazah nak kongsi ada banyak dalam keterbatasan masa. Saya bagi satu contoh muslimat. Satu contoh macam mana nak jadi manusia paling bermanfaat kepada orang lain. Okey, nak bagi contoh lain terlalu panjang cerita. Tadi di dalam Ustazah sembang dengan beberapa muslimat. Ustazah datang dengan siapa? Datang dengan suami, kan? Alhamdulillah bila hantar Ustazah pergi ceramah ni ada je lah kerja dia, jumpa kawan tu, jumpa kawan ni. Sebelum tadi Ustazah 8.40 dah ada depan masjid dah, tapi orang tak perasan. Sahabat dari Perlis datang nak hantar dokumen. Ustazah baru balik umrah bulan 10 sampai 22 hari bulan hari tu. Tapi Ustazah akan pergi lagi trip bulan 12, jadi ada dokumen yang nak diserahkan sebagainya. Senang je Ustazah, seminggu kat sana, seminggu kat sini. Sebab Ustazah 16 tahun dah berdua-duaan dengan Ustaz Azwan, suami Ustazah. Allah tak izinkan lagi untuk beramai-ramaian. Faham tak muslimat, kan? Jadi anak yatim abang Ustazah yang meninggal muda hari tu 2 orang, alhamdulillah berada dalam peliharaan Ustazah sampailah sekarang ni muslimat. Kemudian alhamdulillah ada anak-anak tahfiz di Kertih, Terengganu, sebab rumah tu orang wakafkan. Jadi ada banyak kerja-kerja dengan niat apa sahaja yang Allah bagi tanggungjawab pada kita. Mudah-mudahan raih apa yang kata Nabi, jadilah manusia paling bermanfaat pada orang lain. Dalam banyak bawa jemaah ke Baitullah muslimat, kan? Ada satu yang direzekikan Allah, seorang datin jumpa Ustazah bagi duit RM7,000. Ustazah tolong bawa siapa je di mata Ustazah yang belum pernah pergi Mekah, kan? Sebab tahun ni saya kurang sihat sikit, saya tak pergilah Ustazah. Ni duit 7,000. Saya bawa seorang pakcik muslimat pergi ibadah masjid, tak balik-balik. Pakcik baliklah makan, pakcik rehatlah kat hotel. Tak boleh Ustazah. Bila orang sembahyang 2 rakaat, biar pakcik buat 4 rakaat. Orang duduk 2 jam, biar pakcik duduk 4 jam. Pasal apa? Pakcik sampai sini ni bukan dengan duit pakcik sendiri. Mudah-mudahan pahala sampai kepada orang yang menjadi asbab. Kita meremang bulu roma ni. Cakap, ya Allah bang, bila kita nak kaya macam orang tu, kan? Orang tu duduk goyang kaki kat Malaysia boleh dapat pahala hadiah 100,000 kan gandaan setiap kali dia solat. Cemburunya saya bila kita nak kaya. Tapi almarhum Tuan Guru Harundin, nasihat dia apa muslimat pada kita? Bersedekahlah hingga kaya, jangan tunggu kaya baru nak bersedekah. Kita pegang kata-kata ni. Balik daripada program itu muslimat, saya seru semua jemaah saya bila pergi kuliah, kan? Nak tak? April 2015. Masa tu bulan 4 hari jadi Ustazah. Saya sebut Nabi kalau dia bersyukur, dia gembira, dia tak sibuk tunggu hadiah daripada orang lain. Dia sibuk nak memberi hadiah, sibuk nak berkongsi rezeki. Cuba kita jadi manusia yang macam ni, kan? Nak tak bersama dengan saya, setiap hari kita kumpul RM1, sebulan kita dapat RM30. Yang tak boleh jumpa Ustazah di kelas-kelas, kita bank in duit. Untuk apa Ustazah? Kan kalau Ustazah dapat 200 penyertaan, darab RM30, sehari RM1 tu, Ustazah dah dapat RM6,000 sebulan. Jom kita bawa seorang, setiap kali Ustaz ke Mekah bawa jemaah, kita bawa seorang ke Baitullah. Boleh ke Ustazah? InsyaAllah. Sebab Nabi kata sikit tapi istiqamah, amalan paling dicintai Nabi. Muslimat, saya hanya ada azam ketika itu. Yakin kata Allah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Hanya buat, serah pada Allah. Sekarang 3 tahun. Yang saya balik bulan 10 hari tu, kami berjaya bawa 24 orang sekaligus terbang, FOC. Siapa mereka yang ditaja ini? Golongan warga emas, fakir miskin. Ustazah pergi ceramah di sebelah Kedah ni lah paling ramai. Okay, jadi saya tanya pengerusi masjid, ada tak siap ke imam ahli karyah yang rajin datang masjid tapi tak pernah pergi Mekah dalam usia warga emas? Oh ada Ustazah. Ni saya nak jumpa dia sekejap lagi, boleh nak sembang-sembang. Sebab muslimat, memang mereka orang kurang mampu untuk pergi dengan duit sendiri. Dan percaya tak, dalam tempoh 3 tahun lebih ini kami telah bawa 150 orang ke Baitullah FOC. Saya kata macam mimpi. Kita tak kaya lagi muslimat, tapi dengan sikit tapi istiqamah, azam nak jadi manusia paling bermanfaat kepada orang lain. Bila mereka datang, Ustazah terima kasih. Jangan terima kasih kat Ustazah. Ustazah jambatan saja. Ni terima kasih pada ramai orang yang jadi penyumbang. Di kalangan penyumbang ni pun ada orang tak pernah pergi Mekah lagi, tapi sebab mereka ingin menjadi manusia paling bermanfaat kepada orang lain. Silalah jemaah Masjid Abdullah Fahim tiru
tiru apa sahaja kebaikan. Maksud kalau kita dengar seorang anak ahli karya nak pergi Mesir sambung belajar, rupa-rupanya maknya bukan mampu sangat nak beli tiket, nak bagi belanja tiap-tiap bulan. Kita kumpul duit sehari RM1 masuk dalam tabung. Tiap bulan berapa yang kita kumpul, dapat kumpul RM300, kita pergi hantar masuk dalam akaun dia. Kurang-kurang dia balik belajar, sampaikan satu alif kepada masyarakat, kita juga akan mendapat saham akhirat. Muslimat, jadilah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Kita hidup takkan rugi, kita mati nanti kita terkejut Allah bentangkan kapet kemuliaan. Dari mana amal soleh aku ya Allah yang boleh masuk syurga tanpa hisab? Sebab muslimat, orang ni menjadi saksi. Aku dulu dapat sambung belajar hasil kerjasama orang kampung. Aku dulu dapat duduk rumah anak yatim hasil orang menabung sikit-sikit ni. Mungkin muslimat, itu amal yang kata Nabi bila mengajar Fatimah Az-Zahra, doalah kamu dengan Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, nanti bila tiba hari hisab, permudahkanlah hitungan amalku. Itu sebab ada orang dimasukkan syurga tanpa hisab. Kalau harap kita punya solat muslimat, tak ramai orang masuk syurga dengan solat. Kalau harap kita punya puasa, tak ramai orang masuk syurga dengan puasa. Ikut apa yang Nabi SAW pesankan. Ustazah dah rasa keseronokan dia, belum jadi orang kaya tapi melebihi macam orang kaya. Muslimat, perasaan tu bukan untuk diujub, ditakaburkan, tapi betul lah yang kata Nabi, biar sikit tapi istiqamah. Datin yang bagi 7,000 tu muslimat, saya yakin dia orang baik, dia bagi lagi rezeki dia kepada agihan-agihan lain. Tapi baru seorang itulah dia bawa pergi Mekah. Kan? Adakah dia tak baik? Dia baik, tapi sebab dia seorang-seorang, dia tak mampu dalam 3 tahun bawa 150 orang. Faham muslimat? Jom kita nak buat baik berjemaah, ajak ramai-ramai. Yang seorang-seorang ni hubungan kita dengan Allah, yang ramai-ramai kita mengajak kepada kebaikan-kebaikan muslimat, untuk kita memberi manfaat kepada manusia yang lain, insya-Allah. Okey, itu yang ke-4 ke-5. 5. Baik, kita ambil satu lagi muslimat dirahmati Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah orang yang memiliki hati yang mahmum dan lisan yang jujur. Hati yang mahmum dan lisan yang jujur. Kita duk sebut sama macam sahabat. Sahabat bertanya, lisan yang jujur kami faham ya Rasulullah, maka apa yang dimaksud dengan hati yang mahmum? Maksud Ustazah sebut tadi, kita dah apa benda hati yang mahmum? Sahabat pun tanya pada Rasulullah muslimat. Baginda bersabda, orang yang memiliki hati yang bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad. Itu maksud hati yang mahmum. Poin nombor 1, hidup muslimat jangan ada hasad dengki. Bila hidup ada hasad dengki, muslimat dirahmati Allah, kamu tidak akan dapat membuka pintu syurga Allah. Kat mana dapat? Nabi SAW pernah bercerita kepada sahabat, kejap lagi ni ada orang masuk, lelaki tu dijamin syurga. Kita kalau dengar macam tu agaknya macam mana? Hai Ustazah Muzayyanah, hari tu dengar Rasulullah sebut kamu ni dijamin syurga. Agak-agak Ustazah Muzayyanah buat apa hari ni muslimat? Dia solat dah agaknya. Dia buat baik dah kan? Ustazah kenapa tak pergi sembahyang, tak pergi ceramah dah? Buat apa Nabi kata aku ni nama dalam syurga dah? Kita tak pergi dah buat kebaikan. Sahabat Nabi lagi disebut oleh Rasulullah dia akan masuk dalam syurga muslimat, lagi gigih. Bilal bin Rabah, kenapa dia disebut namanya dalam syurga? Masya Allah, hanya kerana istiqamah. Lepas saja berwuduk, buat solat sunat 2 rakaat. Wuduk, solat sunat 2 rakaat. Suara dia tak sedap mana pun bila mengumandangkan azan, tapi muslimat sebab istiqamah, keikhlasan dia. Betul lah ramai orang datang bertemu Ustazah, Ustazah nak hijrah ni bukannya susah sangat. Daripada dulu tak sembahyang, sekarang sembahyang. Memang cabaran ada, tapi kita buat je lah. Nak hijrah tak susah sangat. Yang susah apa muslimat? Nak istiqamah. Betul tak muslimat? Nak istiqamah cukup payah. Sebab tu istiqamah ni tak mungkin kita mampu seorang-seorang. Kena berjamaah muslimat. Kenapa kita duduk dalam WhatsApp group tu dan kita bagi tolong, kalau dalam WhatsApp group masjid ni kita hanya share benda yang mengajak kita kepada kebaikan, iklan-iklan masjid, kuliah itu kuliah ni. Tak payahlah kita masuk video yang merepek-repek, orang tak sempat nak tengok ni. Kerana apa muslimat? Sebab kita hanya nak mengajak.
Elok kita sedang bersantai-santai terbaring, jom waktu duha dah masuk ni, jom kita solat duha. Paling kurang dalam 10 kali kita mengajak, mungkin orang terkesan dengan sekali ajakan. Subhanallah muslimat, kita tak mungkin kuat untuk istiqamah dengan seorang-seorang. Jadi ustazah mengajak muslimat, mari kita letakkan bersih hati kita ni daripada hasad dengki. Kita baca muslimat dirahmati Allah, kan? Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak dalam Quran, jangan ada hasad, jangan ada hasad. Orang Melayu sebut hasad dengki. Tu ada orang kata orang Melayu ni lagi dahsyat daripada orang Arab. Orang Arab hasad satu kalimah, orang Melayu hasad dengki lagi. Kan dah hasad dengki lagi. Muslimat, dalam Radio Aikim, ustazah pernah cerita 50 ciri-ciri munafik, termasuk orang yang munafik ni ada hasad dengki dalam hati. Kita bukan nak mati di kalangan orang munafiqun, kita nak mati di kalangan orang mukminun. Munafiqun ni adalah orang yang telah pun mengaku Allah Tuhan dia, Nabi SAW Rasul dia, kan? Bukannya orang kafir. Lalu kita nak kekal mati dalam iman, sungguh-sungguh buang hasad dengki dalam hati. Kenapa ya Allah dengki sangat dengan orang tu? Tak boleh tengok orang senang, kita yang susah. Muslimat, bila ada hati tengok orang senang kita susah, tolong cepat-cepat istighfar. Nabi ajar juga, cepat-cepat doakan saudara yang kamu dengki itu dengan doa. Muslimat, kita dengar dia dapat nikmat, Nabi suruh kita tambahkan lagi doa. Ya Allah, Engkau tambahkan lagi nikmatnya, ya Allah, kan? Kita minta Allah tambahkan nikmat. Hari ni cerita baik anak dia, besok tambahkan lagi nikmatnya, tambahkan lagi nikmatnya. Kenapa kita disuruh doakan? Walaupun kita geram ni, tambahkan nikmatnya, ya Allah, geram kan? Sebab apa? Bila kita kerap, Masya Allah Tuhan, kita pun kata, sekarang ni doa dah jadi, Kak. Lama lagi kan akak nak habis belajar kat London tu, akan nak balik dah minggu depan. Alhamdulillah ustazah, dah 4 tahun dah habis belajar. Ya Allah Kak, seronoknya. Saya dengar cerita ni macam anak saya sendiri nak jadi doktor balik ni. Alhamdulillah, tambah seorang doktor kat taman kita ni kan Kak. Kita kata pasal apa aku tak jadi ketat macam dulu Sebab kesan kita sentiasa mendoakan muslimat. Hati kita ni jangan bohong, kan? Sebab orang lain tak pernah nampak. Yang nampak hati kita siapa? Allah. Innallaha alimun bizatis sudur. Saya mengajak orang Penang yang datang pada hari ini muslimat, jom macam mana ustazah letak dalam hati rasa takut. Tuhan, ada ramai orang nampak kita buat kebaikan, tapi adakah di sisimu itu kekal baik? Sebab malaikat tulis, pagi pergi ceramah, petang buat gotong royong, tengah hari buat ni, semua baik. Di mahsyar nanti muslimat dirahmati Allah, na'udzubillah, kalau diheret ke neraka Allah, apa kata malaikat? Kenapa ditarik ke neraka? Aku yang tulis, aku yang jadi saksi dia buat banyak kebaikan dulu ya Allah. Kata Allah muslimat, malaikat hanya catat apa yang nampak pada zahir. Hati Allah yang melihat. Sebab itu Masya Allah, hari ini jangan perasan baik dengan kita buat baik. Kita tanya hati kita, adakah di sisi Allah sudah sungguh-sungguh baik? Sebut muslimat, ni dalam surah Waqiah pun kita jumpa, innallaha alimun bizatis sudur. Dalam Al-Mulk muslimat, innallaha alimun bizatis sudur. Allah yang tahu apa yang ada dalam dada. Sebab itu kita akan bersihkan hati kita. Tuhan, zahir buat baik, tapi dalam keadaan begitu hati kita penuh kejahatan. Malaikat pun tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Takut terbatal segala amal soleh kita. Na'udzubillah min zalik. Itu bersihkan hasad dengki. Dan betul tak kita bersetuju dengan hidup ini menjadi payah muslimat seandainya kita hidup ada orang yang dengki dengan kehidupan kita? Payah muslimat, kita duduklah di tembok yang tinggi mana pun, bila ada orang dengki Allah, nak naik jatuh balik, nak naik jatuh balik, susahnya. Maka minta kepada Allah, jangan aku punya hasad dengki ya Allah, dan jangan aku didatangkan dengan orang yang punya hasad dengki. Minta muslimat. Sebab apa? Kita nak buang hasad dengki jauh lebih mudah daripada kita nak padam hasad dengki yang ada pada orang lain.
Justru itu muslimat dirahmati Allah, jangan ada hasad dengki. Kerana bila ada hasad dengki, Allah Subhanahu wa taala boleh padamkan segala amal soleh yang kita lakukan, nauzubillah. Okay? Orang yang hadir majlis ilmu dia dapat kekuatan. Orang kata, engkau tak tahu ke orang yang tu dapat lagi kan, anugerah tu dapat lagi rezeki ni kan? Tak apalah rezeki dia. Allah tak pernah silap memberi rezeki muslimat, tak pernah silap. Kalau hari ni dia direzekikan bab anak, insya-Allah kita akan direzekikan bab suami. Kalau hari ni dia direzekikan bab suami yang baik, mungkin kita dapat jiran-jiran yang baik. Hari ni ibu tak usah menangisi apa yang Allah beri kepada kita, sebab muslimat, Allah itu akan beri apa yang terbaik mengikut kemampuan kita. Terima, sesungguhnya hati yang baik ini berlapang dada dengan semua yang Allah telah takdirkan kepada kita, insya-Allah kan. Ustazah nak sebut semua perkara kena datang sekali lagi, tapi insya-Allah dengan 5 perkara ini kita ulang sama-sama muslimat dirahmati Allah. Boleh tak ulang sama-sama? Nombor 1 tadi apa? Belajar Quran dan mengajarkannya. Yang kedua, akhlak yang terbaik. Yang ketiga muslimat, apa dia? Tu dia. Kita ingat, sama ada kita yang memberi hutang duk geram, orang tak bayar-bayar lagi hutang kita ni, apa jaminan Allah lapang dada kita? Atau kita yang berhutang hari ni nak buat kerja lebih supaya apa? Jangan mati dengan sengaja tak nak bayar hutang. Yang keempat muslimat dirahmati Allah, yang paling baik kepada isterinya atau ahli keluarganya. Masya Allah. Jadi mana ada orang kata orang perempuan tak suka bebel, tapi bebel tu dengan ilmu yang kita dapat hari ni. Abang, bukan sebab apa, sebab kalau abang tak jenguk mak abang, tak tanya khabar mak abang, macam mana nak dapat syurga? Kita memang syok dia tak balik rumah mak dia, duk balik rumah mak kita je muslimat. Tapi jangan kata yes aku dah berjaya dah. Ini rupa-rupanya orang yang gagal menjadi pasangan hidup sampai ke syurga kepada suami dia. Okay. Kemudian yang kelima muslimat dirahmati Allah, kan, jadilah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ini dalam hadis yang kita biasa jumpa, khairukum khairukum khairukum, yang terbaik di kalangan kamu, yang terbaik di kalangan kamu.